آل سيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا من بيدي مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pujian syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan segala kurnianya dan izin daripada Allah dapat kita bersama-sama pada pagi ini dalam pengajian kita iaitu pengajian kitab Matan Al-Ajrumiyah karangan Syekh Ahmad Ansar Haji rahimahullahu taala. InsyaAllah hari ini kita akan sambung lagi iaitu perbahasan kita iaitu pada permasalahan al-jawabu bil fa wal waw. Jadi perbahasan kita iaitu wal jawabu bil fa'i wal waw. Maksudnya bila sebut jawab fa dengan waw, so fa dengan waw itu yang jatuh pada tempat jawab. Fa dengan waw itu dia jatuh pada tempat jawab. Itu dipanggil al-fa wal waw al-waqi'ataini fil jawabi. Itu dia. Baik. Kemudian semalam ada pertanyaan masalah tahdid. Tahdid ni dalam Al-Quran, dalam masalah tahdid ni kalau kita nak tahu ni, semalam kita bagi contoh halla kan. Yang tahdid tu kita kata Allah Muhammad halla akramta Zaidan fayashkuraka ataupun awayashkuraka kan. Kalau dalam Al-Quran tu disebut dalam kitab syarah yang lain, saya rujuk kitab ni untuk matan Jumiah ni hampir kurang 7 kitab. Saya rujuk lebih kurang hampir 7 buah kitab syarah matan Ajrumiyah. Kemudian ada dibawakan, kebanyakan contohnya sama, tapi ada satu kitab ni contoh dia berlainan sikit. Tapi contoh tu dia datangkan dengan ayat Al-Quran. Ayat ni yang masyhur Ayat ni masyhur. Apa tu laula dia masyhur laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas solihin. Betul tak? Tak silap ayat tu. Laula akhartani ila ajalin qarib. Surah apa tu? Tak silap saya dia 27 tak silap. Tengok. Jadi yang tahdid tu dia menuntut dengan sesuatu yang kasar ataupun kalau ada bahasa Arab dia punya bahasa Arab dia kata gini. Huwa talabu bihasin ataupun wa iz'ajin. Ni takrif bagi tahdid. Saya tulis Nampak semalam tu ada orang yang kurang faham, tak apa, kita urai balik, tak ada masalah. Tahdid ni wa talabu
Huwa talabu. Hmm, huwa kena tak? Huwa huwa at-talabu. Ya Huwa at-talabu bihasin wa iz'aj. Betul tak? Huwa at-talabu bihasin. Bihasin. Bihasin wa iz'ajin. Ini ambil dalam kitab juga kita ambil takrif dia. Apa dia? Huwa talabu bihasin wa iz'aj. Tahdid ni maksudnya menuntut di atas jalan menyuruh. Memang kita kata di atas jalan keras kan? Rupanya huwa talabu bihasin wa iz'aj. Menuntut dengan jalan menyuruh wa iz'ajin. Dengan juga di atas jalan terkejut. Iz'aj ni terkejut. Menuntut dengan jalan suruh ataupun dengan jalan mengejut. Dengan tiba-tiba. Iz'aj. Itu maksud dia. Tahdid. Ini dalam bahasa Arab kita ambil takrif dia. Kalau al-ardu huwa at-talabu birifkin walayinin, tak silap nanti ya. Betul tak? Betul lah. Birifkin walayinin. Birifkin walayinin. Tengok. Ini al-ardu. Al-ardu menuntut atau laba tu menuntut. Menuntut dengan jalan rifkin. Birifkin ni maksudnya berhalus. Walayinin dengan lemah lembut. Maksudnya tuntut tu dengan berhalus. Maksudnya rifkin ni lebih kurang sama. Dia masuk walayinin ni. Lemah lembut lah. Menuntut dengan berhalus. Ataupun apa kita kata berhalus ya? Cakap tu dengan berhalus. Macam mana? Cakap tu dengan apa? Lemah lembut tu layinin. Sopan. Dengan merayu. Sopan. Dengan sopan Rifkin. Lebih kurang lah. Lain ni lemah lembut. Birifkin, kalau saya ngaji dulu, birifkin tu dia sebut dengan berhalus. Berhalus ni dengan sopan. Kita kata bahasa kita. Walai ni dengan lemah lembut. Lain. Itu al-ardu. Al-ardu kita bagi contoh yang baru ni. Apa? Ala tanzilu indana fatusiba khairan. Tu. Ustaz, yang apa yang tahdid tu wa talibu apa tu? Wa talabu. Wa talabu. Talabu bukan talabu, wa talabu. Wa talabu apa yang ujung tu? Bihasin. Bihasin. Tu tak panjang. Tu. Bihasin. Ustaz, dia iz'aj ya? Bukan Iz'ajin. Wa iz'ajin. Bukan i'jaz Bukan. Ijaz lain. Ni iz'aj di atas jalan terkejut. Di atas jalan mengejut tiba-tiba. Dia menuntut dia di atas jalan tiba-tiba. Dengan di atas jalan suruhan. Tu kena. Lepas tu saya nak bagilah takrif bagi apa?
Tarikh bagi tamani dengan taraji. Sekejap lagi. Ha, Semua kena ada takrif. Ajar Ustaz, Rana, kita banyak mantik. Ya, Ustaz, Ajar Rana. Ustaz, kalau saya tengok saya ada buku ni Tatbiki ni, dia tulisnya kalau tahdid wa talabu ma'a taukid atau qama wa hassin wa asyurin au dau tahdid tak ada baris lah halal. Ni buku Tatbiki, kitab Boleh, Tatbiki. boleh juga, boleh juga. Tapi ni saya ambil kitab ni dia agak tinggi sikit, jadi dia kata talabu bihasil yang boleh juga, yang tu pun boleh juga, sama je. Cuba baca macam ni dia punya. Tak terfikir tu macam mana? Wa talabu Wa talabun ma'a taukidin wa taukid, hassin okey. Wa hasin surahan betul? wa ashhurin kan tak tahulah sebab dia tak ada baris. Ada Eja. Cuba eja. Alif waw alif hamzah shin ha hasimpur ra. Lepas tu ada utah. masyhur nak terlebih masyhur. Okey betul? Lepas tu ada utah alif da waw alif ta ha. Wa adawatiha. Dan segala jenis-jenis dia lah. Adat-adat dia. Jenis-jenis dia. Tu boleh juga, tak ada masalah, boleh juga tu. Tapi ni cuma dia nak bagi dia lengkapkan lagi. Biasa tu dengan suruhan tu tahdid. Kalau al-ardu talabu dengan menuntut dengan lemah lembut ataupun dengan sopan dan lemah lembut. Baik. At-tahdid tu semalam tu Hajar Mili dia kata sudah datang dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran saya duk tengok dalam Al-Quran tu rupanya ayat tu ada. Saya padam. Dah habis tulis dah? Semua dah habis tengok dia? Saya nak padam. Ustaz, macam mana nak baca Al-Ardu ni? Wal talabu Wat talabu birifkin walayinin. walayinin. Terima kasih. Okey. Dah habis tulis belum? Semua ajar Faridah dah habis tulis dah? Dah habis Ustaz. Apa tu Haji Kamal Zaman? Habis Ustaz, insyaAllah. Okey. Faham lagi je Tarikh ni lagi kita nak bagi contoh. Contoh dah bagi dah sebelum ni. Cuma nak bagi nampak lagi dia punya takrifan dia. Kalau seorang tanya. Lepas ni sekarang ni saya tak mau dah cakap bahasa Melayu dah. Ustaz, Lepas ni saya bagi takrif cakap bahasa Arab terus, ya? birifkin dengan waliyin tu ulang balik terjemahan dia Ustaz. Al-ardu huwa talabu birifkin walayinin. Menuntut dengan sopan birifkin ni kalau saya mengaji dulu Haji Kamal Zaman, kalau bahasa pondok ya, menuntut dengan berhalus dan walayinin dan lemah lembut. Tapi kalau bahasa kita menuntut dengan sopan dan lemah lembut. Cakap tu dengan sopan lah, tuntut dengan sopan. Kalau tahdid menuntut dengan suruhan hasin. Asal hasin ni galakan. Haji Kazaman. Hassa, yahussu. Hassan. Jadi asalnya galakan. Maksudnya menuntut tu di atas suruhan dan juga di atas jalan iz'aj. Ini terkejut. Dengan di atas jalan tiba-tiba lah kita kata. Tahdid. Baik tengok. Al-ardu tu dah senang lah. Kita dah bagi faham dah semalam. Kemudian tahdid ni kalau nak bagi contoh ni, Jamilia ada tanya semalam kalau dalam tu dalam kalau ayat Quran. Jamilia ada kan ni? Tak ada menjawab ni. Tak ada kot ni. Mana contoh semalam tu betul lah Ustaz ya? Betul, contoh semalam betul. Cuma nak bagi tambahan contoh. Kalau dalam Quran. Okay. Ustaz, kalau dalam Al-Quran yang buku saya ni, kitab saya ni, surah Toha 13 ayat 134 ataupun untuk yang tahdid ni. Dan ataupun Al-Furqan ayat 7. Banyak sebenarnya, bukan dia banyak. Sebenarnya dalam Quran banyak. Dia masalah jawab 9 ni daripada amar, nahi, doa. Inilah kita belajar ini sampai 2 lagi. Doa, istifham, ajarana. Dalam Quran banyak, dalam hadis banyak. Ni yang kita nak guna ni. Tapi ramai yang tak tahu nak guna sebenarnya. Saya kalau tak mengajar pun saya terlupa juga. Tapi Alhamdulillah.
Saya senang, Ustaz, saya bersyukur kepada Allah Ta'ala. Saya mengajar ni, dalam masa yang sama saya belajar je tuan Zaman. Dalam masa yang sama, saya mengajar tapi belajar. Belajar untuk secara mengajar. Perlu tu. Bagus juga, Alhamdulillah. yalah Dia sebab apa, Ustaz Alhamdulillah? sebab Ustaz kena refer cari kan contoh-contoh kan apa kena membaca untuk mengajar. Itu yang dia kata belajar tu. Itu Tapi yang gini belajar. Ustaz, saya tengok ni Ya. Ustaz, alangkah Ustaz untuk yang tahdid tu Ustaz beri hala. Kalau dalam buku tatbiki ni dia beri laula. Betul, laula boleh juga. Ni maknanya dekat ni. Lepas tu dalam Al-Quran sebab ni. Okey, saya padam Dah habis tulis Okey, saya padam. Tahdid. Saya padam semua Ayat Quran, tahdid. Tahdid. Ayat ni masyhur lah ni. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Betul tak? Saya pun tak ingat. Laula. Dia silap. Hala boleh, laula boleh. Asal kata dia tu dengan makna suruhan. Ataupun secara terkejut. Laula akhartani. Quran surah apa ni ajar Ana? Masyhur. Saya punya Ustaz punya. Ustaz punya saya tak tahu. Saya punya ayat lain. Ya, Ajizul surah apa tu? Al-Munafiqun. Al-Munafiqun. Laula akhartani. Laula akhartani. Laula akhartani ila ajalin qarib. Banyak ayat Quran. Ajalin qarib. Ni ingat-ingat ni. Dalam hadis pun banyak. Saya nak tengok ayat Quran tu, duk baca kan dah, jumpa. Ila ajalin qarib. Dia main peringkat besar dulu dah ni. Qarib. Fa'as-saddaqa. Ni. Ni kita nak ni. Fa'as-saddaqa wa akum. Ni. Fa'as-saddaqa. Dia tak baris tu. Fa'as-saddaqa. Betul lah. Fa'as-saddaqa. Laula akhartani. Jikalaulah. Boleh mentakhirlah oleh engkau akan aku ni kepada ajal yang dekat, boleh tangguh lagi. Fa asaddaqa. Maka dengan sebab nampak tak? Fa asaddaqa wa akum minas salihin, betul tak? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Betul tak Atu Ajizul? Ayat saya. Fa asaddaqa wa akum minas salihin, betul tak? Saya ingat saya lah. Betul tak? Saya tak refer Ustaz, saya cuba ingat. Saya ingat betul Ustaz. Asaddaqa wa akum minas salihin. Tak silap tu dah Ustaz. Ayat keberapa Munafiqun? Ayat keberapa Ajiz? 27. Tak saya 27. Dia dari dua baris dari ujung, dari kemudian. Okey. Cuba tengok je ajar Rona. Saya nak buka answer tak boleh. Tapi ingat-ingat gitulah. Sebab apa? Sebab fa'as-saddaqa. Maka sebab aku membenarkan. Wa akum dan aku ni sebahagian daripada orang yang soleh. Jadi dia nak, kalau dia boleh takhirkan ajal dia. Lau akhartani. Cuba tengok ayat ni ajar Rona. Tafsir dia macam mana? Fa'as-saddaqa wa akum minas salihin. Betul tak? Wa akum minas salihin tu. Tapi rasa macam betul dah. Kalau saya silap, Allah alam lah. Tapi yang kita nak ni, fa'as-saddaqa. Fa'as-saddaqa. Ayat berapa Ustaz? Munafiqun ayat berapa? Ayat berapa? Ayat 27. 27? Bukan 27. Saya tak ingat lah tu. Saya tahu surah Munafiqun Munafiqun yang tadi. Ayat dia. Sampai sebelum Dua. Munafiqun. Tangan ayat kedua akhir. Apa ada ayat ke-10? Laula akhartani ila ajalin qarib. Ayat tu
Betul Noraini, betul. Mengapa tidak Lepas tu sampai fa'asaddaqa. engkau Sehingga Tu dia terjemah dia dah ni dah. Dia dah. Cuba baca macam mana. Dia kata mengapa laula. tidak engkau akhirkan atau kumpulkan aku Sebenar laula ni sampai waktu dekat. Mengapa Macam mana? tidak engkau akhirkan atau undurkan aku sampai waktu dekat. Maka aku akan bersedekah. fa'asaddaqa apa lagi? Tak habis tu. Fa'asaddaqa apa tu? Wa Wa aku minal waliyin, betul? solihin, dan jadilah aku Betul dah lah. dan jadilah aku dari orang-orang yang soleh. Jadi kau solat. Malah betul dah saya sebut tu. Dia nak cerita, saya faham dah ayat ni. Saya tahu dah ayat ni. Jadi dia, jikalau engkau boleh mentakhirkan, laulah. Jikalau tidaklah. Kalaulah dia, laulah ni, kalau dalam nanti akan datang kita bahas, dia bila sebut lau ni, dia hazarkan khobar dia. Tapi saya tak mau sebut ni. Siap payahlah ni. Lepas tu kata kalau kita main Arab Quran ni, dia kena banyak benda. Kita punya perkakas kena banyak. Kalau bawa paku dengan tukul tak boleh lagi ni. Dia kena bawa tukul, kena bawa paku, dan ada macam-macam jenis paku. Ibarat dia gitu lah. Kalau macam laula ni, dia kena tengok ayat atas Quran. Jadi kalau kita cerita kalaulah boleh mengundurlah oleh engkau ya Allah akan aku ni kepada ajal yang qarib. Maksudnya boleh tangguhkan dalam masa yang terdekat. Fa'asaddaqa. Maka sebab. Tapi dalam terjemahan tak ditulis itu. Angkat ini. Maka sebab bersedekahlah oleh aku. Dia kena cakap itu. Maka sebab fa'ani fasababiyah. Nampak tak? Angkat ini. Satu dia kena cakap fa'asaddaqa. Maka sebab bersedekahlah oleh aku. Nak cerita kata apa? Maka sebab engkau mentakhirkan ajal aku tadi, aku boleh bersedekah. Itu maksud dia. Tu kalau nak belajar tafsir macam tu. Nak cerita apa ajaran? Kalaulah engkau boleh mentakhirkan ajal aku dalam masa yang terdekat, maka dengan sebab itu aku boleh bersedekah. Nak cerita kata kebajikan tu boleh dibuat lagi. Tapi kalau dah ajal tu dekat dah, maksudnya dia dah mati dah, nak buat sedekah tak boleh lah. Lepas tu dia kata, wa aku minas soleh, dan adalah aku itu sebahagian daripada orang-orang yang soleh. Tu dia. Jadi yang kita nak ni, fa ni. Ni. Maka sebab bersedekahlah oleh aku. Ini dia panggil tahdid. Dia nak suruh Tuhan pula. Tapi tak boleh nak undur balik lah. Tahdid nak suruh. Nak menyuruh Tuhan tak boleh ya. Habis itu. Ni contoh tadi Haji patut nama Masa Ahmad patut Jamilia dah. Faham ke? Saya buat mana tanya Quran. Tapi payahlah Quran ni kalau kita nak ni. Baik habis. Jamilia macam tak ada rasanya kot. Senyap ni. Habis itu. Kemudian Ustaz, jadi laula ni dia kira tahdid kan? Jadi tahdid dia macam hala, sama juga hala. Dia sama dengan hala kan? Sama je. Bukan perkataan hala saja. Dia mengandungi makna tahdid. Okey. Okey. Baik habis. Ini contoh semalam Haji Karim Zaman dah memadai dah. Cuma ni contoh yang payah sikit. Bukan payah macam ni sebab Al-Quran kan. Kalau hatta tu sama tak? Hatta. Hatta tu lain. Hatta tu sehingga. Saja nak tanya. Hatta tu lain. Kita ada ayat sebelum tu. Dia hatta tu dengan hatta lain. Itu kita dah belajar nak. Nak bunuh diri tak? Tu hantar nak sekolah. Kalau surah Abdul Rahman tu dia ada cakap supaya Ustaz. Kalau terjemahan Ar-Rahman tu ada cakap supaya. Yang mana? Fa'asaddaqa. Dia ada cakap supaya. Yalah, sebab dia maka sebab supaya. Boleh juga. Tempat dia asal dengan mana sebab. Sebab fa sababiyah kan. Dia panggil fa sababiyah. Supaya bersedekahlah oleh supaya dapat bersedekahlah oleh aku. Dia nak terjemah gitu sebenarnya. Tapi cuma yang dalam
Kak ini terjemah tadi tu, dia tak ada sebab tadi tu kan? Saya dengar tadi tu, mula. Kak ini. Fa'asadaqah tadi, Kak ini tak ada terjemah sebab tadi kan? Supaya pun tak ada tadi kan? Kak ini. Kalau tengok dalam apa? Dalam handset memang tak ada. Jadi kalau tafsir Rahman tu cantik sikit terjemahan dia. Yang saya suruh balik. Sebab tu kalau nak tengok Haji Zulkifli yang saya syorkan beli kitab tafsir Ar-Rahman. Tu terjemahan dia cantik sikit. Sebab dia himpunan pada mufti dulu, bukan mufti sekarang, mufti dulu. Lepas tu dia ada daripada Syekh Arab ke apa. Haji kan sama cerita bawa dengan saya ni. Siapa yang tak ada tafsir Ar-Rahman tu boleh beli lah. Tempat rujukan kita. Masalah tafsir sekarang ni dia dah terjemahan macam-macam. Dia tak berapa tepat. Yang terjemahan menggunakan kaedah bahasa Arab. Baik, habis. Okey, baik. Kita padam. Tu dia. Okey. Kemudian. RM40 je tafsir Abdul Rahman. Tebal lagi. Ya, tafsir Rahman. Saya ada dah. Ada orang beli untuk saya. RM40 je. Baik, kemudian kita kata pula, hari ni kita masuk. Okey. Tamani semalam, tamani. Baik, tamani apa beza tamani dengan taraji? Okey. Semalam tamani takrif tamani apa? Sekarang ni semua saya nak bagi takrif bahasa Arab je. Jangan zaman senang. Lepas tu saya terjemah. Saya tak mau cakap bahasa Melayu banyak lah. Cakap bahasa Arab. Tamani. Salam Ustaz kata cita-cita je tamani. Ini saya nak bagi takrif turun dah. Tak mau dah, kita tak mau ajar macam biasa-biasa cerita, tak mau. Saya nak cerita sampai habis. Saya nak detailkan lah. Tapi detailkan setakat ni lah. Saya tak mau detailkan, Ustaz nak detailkan Arab sekali. Tak. Jangan mengharapkan saya detailkan itu. Kalau saya detailkan tu, saya takut kelas saya tak boleh jalan dah. Macam mana Kak ini pun selalu cakap, kata jangan minta. Kata. Kalau minta kan, takut jadi dia panjang. Okey. Kita bagi takrif. Kita nak detailkan takrif. At-tamani dengan akan datang ni apa? Okey saya tulis. Taraji. At-taraji. Nanti sekejap. Saya padam balik. Semalam at-tamani yang keberapa ajaran anda? As-sabi' As-sabi'u betul tak? Ketujuh. As-sabi'u at-tamani. Semalam. Tamani. Lepas tu As-saminu yang ke-8 At-taraji. Allah. At-taraji. Baik. Kedua-duanya Haji Kamal Zaman, tamani taraji tu maksud dia kalau lebih kurang, ni. Kalau tak detail kan, dia kata cita-cita. Rojak pun tak cita-cita, tamani pun cita-cita. Tapi dalam bahasa Arab dia ada perbezaan. Dia ada perbezaan. Baik, tengok. Kalau tamani, huwa, tulis saya siap, Haji Safar. At-talabu. Okey. Talabu. Mala tam'a fihi. Mala tam'a fihi. Lepas tu au ma fihi nanti ya. Au ma fihi usrun. Ustaz, mala tam'a fihi.
Ma fihi. Okey, tengok. Nanti taraji saya terjemah lain. Tamanni ni apa? Tamanni. Ni. At-talabu ma la tam'a fihi. Tam'a ni apa? Alamak, saya mak lupa dah. Harapan. Harapan. Ma at-talabu ma la tam'a fihi au ma fihi usrun. Ain sin ra. Usrun, tulis itu. Haji Zul. Tamani ni apa? Ni sebenarnya saya ajar ni tuan-tuan. Kita ni dah belajar peringkat ni, asas kita ni dah sama level dengan macam SPM sebenarnya. Siapa yang habis mata Jumiah nak ambil SPM bahasa Arab boleh sebenarnya. Betul Sebab dia beza tamani dengan taraji ni. Saya nak urai ni memang saya urai detail lah ini Baik, tamani apa? Menuntut akan perkara yang tidak diharapkan padanya. Menuntut akan perkara, tak apa, saya terjemah bahasa pondok dulu. Menuntut akan perkara yang tiada jenis diharapkan. Yang tiada jenis diharapkan padanya pada perkara itu. Saya ulang balik. At-talabu ma la tam'a fihi. Menuntut akan barang. Barang tu kalau bahasa pondok lah. Menuntut akan barang yang tiada jenis harap padanya pada barang itu. Maksudnya kita tuntut perkara tu yang tak boleh diharap pada dia. Maksudnya perkara yang mustahil. Tu dia. Maksudnya kita menuntut perkara tu yang tak dapat, yang tiada dapat pengharapan. Yang tidak ada harapan pada dia. Perkara tu tak ada harapan. Yang tak boleh berlaku lah. Dia panggil mustahil pada adat tu. Contoh, dia tuntut tamani tu, tuntut kata nak terbang. Aku tuntut ni, kalau aku berzikir banyak ni, aku bercita-cita nak berjalan di atas air. Contoh. Dia menuntut tapi akan perkara yang tiada harapan padanya. Boleh jadi itu dipanggil mustahil lah, mustahil pada adat. Ataupun boleh dapat juga. Tengok ni. Au. Ataupun ni au ni. Ma fihi usrun. Ataupun menuntut akan perkara yang adalah padanya pada perkara itu kepayahan. Saya ulang balik. Atau menuntut, tulis siap-siap, Ajar Wan Azizah, Terengganu. Ataupun menuntut akan perkara yang ada padanya pada perkara itu kepayahan. Jadi nak tutup benda tu benda payah. Contoh. Contoh kita kata contoh Kak Aini lah. Dia nak tuntut kata aku ni dah nak tuntut. Ni waktu ketika muda lah contoh. Aku nak tuntut nak jadi TPM. Timbalan Perdana Menteri. Boleh tak boleh tapi payah dia tak mandi contoh PM dah terus. Kenapa TPM? PM dah terus. Kenapa TPM? Contohlah dia PM. Kalau PM tu Perdana Menteri tu dia nak lelaki kan. Kalau perempuan lah. Contoh kata-kata negara Malaysia kan. Dia nak tuntut akan perkara yang ada pada kepayahan. Aku nak ke mana, apa aku nak belajar, aku dah sepa master dah. Tak apa, aku nak tuntut sampai jadi TPM. Boleh dapat tak? Boleh tuntut tu tapi payah sikit. Itu dia bagi taman ni. Bercita-cita tapi cita-cita tu payah sikit. Ataupun cita-cita tu tak boleh dapat langsung. Hanya sekadar harapan saja. Kalau dalam bahasa Arab dia bagi contoh sini ajarana. Kalau taman ni. Laita syababa ya'udu yauman.
Ni. Kalau contoh dalam syair Arab ala ni contoh. Saya buang dulu. Taroji saya buang dulu. Ni saya bagi satu syair Arab. Syair Arab ni memang duk ingat semua duk ingat selalulah saya. Ala laita Syababa ya'udu yauman. Ala laita. Macam mana kat ni tadi? Apa tu? Ala laita syababa ya'udu yauman. Oh, ada dalam kitab tu tulis? Ada? Ada tulis tapi tak ada makna lah. Okey. Allah lah dah. Allah. Okey. Ala laita syababa. Dia macam laita syababu kan tak kena. Laita syababa. Ni saya terjemah makna lagi. Ni kita bagi syair pula dekat apa? Hajar Sairah. Dia suka sangat Al-Quran, syair-syair tu macam apa? Si Hajar Mili tu. Tak ada pula dia hari ni. Meeting pun kali. Hari Rabu, setiap hari Rabu. Ala laita. Laita syababa. Ala laita. Ni tulis perkataan ni. Sedap ni. Ya'udu yauman. Inilah orang tua kita duk kata ni. Ya'udu yauman. Ni. Ni contoh dia. Ala. Harap-haraplah. Laita syababa. Ni seorang tua Dia syair ni ajar Wana. Haji kawan zaman. Orang tua. Jadi orang tua Arab tu dia kata apa? Ala laita syababa ya'udu yauman. Dia kata itu. Mudah-mudahan mudah-mudahan dapat jadi mudalah aku pada satu hari. Kembalilah aku pada satu hari nanti jadi muda. Menjadi mudalah aku ya'udu yauman. Kembali pada satu hari. Dia asalnya gini. Kalau nak terjemah, itu terjemah secara pondok. Maksudnya, mudah-mudahan kembalilah aku jadi muda pada satu hari nanti. Itu maksud dia. Haji kawan zaman. Jadi orang tua tu duduk minum air, minum kopi. Mudah-mudahan satu hari nanti aku jadi muda balik lah. Boleh dapat ke tak Haji kawan zaman? Mustahil adat. Mustahil adat. Tak boleh dapat lah. Tu dia panggil tamanni. At-talabu ma la tam'a fihi. Dia tuntut akan perkara yang tidak ada harapan pada dia. Nak jadi muda apa dia dah tua dah. Contoh saya, kalau aku dapat waktu jadi budak-budak dulu kan best. Nak minta apa semua dapat. Contohlah. Dapat main dengan budak-budak. Contoh Ala laita syababa ya'udu yauman. Nampak tak? Tak jadi muda dah. Itu dia panggil tamanni. Nampak lagi? Ni syair ni sedap ni Haji Zul. Nampak tak? Esok, kalau Haji kawan zaman, kalau ada orang duk berbual kedai kopi kawan-kawan aku muda-muda dulu hebat tu main bola tu. Haji kawan zaman bagi buah spelek ni. Ala laita syababa ya'udu yauman. Sedap lah. Dia punya syair tu sedap. Tak ada dapat dah nak jadi muda dah. Ya'udu yauman. Jiwa muda boleh start. Jiwa muda pun. Tapi nak kembali pada muda tu, tak dapat lah. Itu dia bagi tamanni. Atau payah nak dapat. Badan tak dapat lah, Ustaz. Badan tak dapat, jiwa boleh. Jiwa pun nak dapat pun sekejap je. Dia tak lama. Habis. Ni syair ni. Yang tu belum habis lagi kan? Syair tu belum habis kan? Dia sebenarnya ada lagi. Fa'akhbaru bima fi'la. Tak ada fa lagi tu. Ada fa. Tak ada kan? Dia kalau ikut syair tu dia ada lagi. Tapi kita nak mahal syair kita ni laita ni. Kita nak ni. Yang depan tu syair tu tak payah. Dia kena fa'akhbarahu maka bima fa'alal masyiba. Maka memberitahulah ia seorang tadi tu akan pada satu hari itu dengan perkara yang diperbuat bagi orang tua. Itu tak apalah. Kita nak mahal syair ni nak cerita. Habis itu. Itu tamanni
Baik, habis. Kemudian kita nak cerita ar-rojak pula. Rojak ke apa ni? Yang ke-9 ni. Ni. Yang ke-9 ni tengok. Ustaz, Ya. at-tamani tu makna dia sebenar apa dia? Ni dah. Ni. Huwa talabu ma la tam'afi au ma fi usrun tu. Usrun Yang ini dia. ada Haji Kawan Zaman. Tamani taraji, kalau bahasa mudah bercita-cita, tapi bercita-cita kita kena detail kan kalau orang tanya esok. Itu yang saya nak faham tu. Okey, sekarang ni tamani Haji dah faham kan? Okey, kita ambil satu lagi taroji yang ke-8 sambungan yang semalam. Okey, tunggu habis dulu. Ustaz, Ni saya tamani. beritahu. Ustaz, maaf ya. Ini Haji gini jawapan dia. Meminta sesuatu yang mustahil akan terjadi atau meminta sesuatu yang sulit tercapai kan? Tamani kan Ustaz kan? Ya, kalau bahasa itu moden ni gitulah. Bahasa Melayu lah. Bahasa moden ni gitu. Haji Kawan Zaman. Tamani tu. Dia cita-cita juga. Tapi bercita-cita tu perkara yang mustahil. Mustahil apa? Mustahil pada adat tu ajar orang, bukan mustahil pada akal. Lama kata mustahil apa? Mustahil pada adat ni kita ngaji tauhid dah, kena ingat tu. Orang tanya mustahil apa? Mustahil pada akal. Wah, ada zat tu. Bukan gitu. Mustahil pada adat. Ataupun payah untuk mendapatkan perkara itu. Tapi taman ni. Contoh Haji Kawan Zaman kata, saya ni ustaz, saya ni bercita-cita nak pakai kereta Lamborghini dengan Ferrari sekaligus, Ustaz. Haji Kawan beritahu saya. Haji ni tamani kot. Saya cakap tamani. Apa tamani? Maksudnya, kita mengharapkan benda tu payah nak dapat. Bukan mustahil, tapi payah nak dapat. Boleh. Tapi kena makan masa lama sikit lah, contoh. Ataupun baik dengan raja ke, baik dengan orang kaya ke, Datuk baik dengan orang kaya sungguh, tiba nak bagi kita tu lain. Itu contoh Haji Kawan Zaman, contoh. Habis. Itu tamani. Ya, Ajar Wan Azizah nak tanya apa? Yang semalam tu, at-tamani tu bercita-cita dengan maksud tak kisah dapat atau tidak. Semalam saya silap. Semalam bagi ikutkan, kalau ikutkan tu semalam, itu memang saya cakap mudah-mudah je. Tapi hari ni saya nak bagi takrif yang satu-satu senang. Jadi yang semalam tu kena bukan tak kisah dapat atau tidak. Tapi cita-cita juga. Tapi cita-cita tu kita kata dia boleh dapat, tak boleh dapat tu, dia macam usrun kita sebut kan. Tapi tak tulis perkara yang mustahil. Tapi kalau yang boleh, ini takrif yang sebenar. Saya ambil bahasa Arab terus. Kalau bahasa Arab ni dia lagi terang lagi lah. Okey, ambil yang ni. Tapi contoh betul contoh betul. Contoh semalam macam mana? Contoh semalam tu Laitali malan fa'ahujja minhu. Laitali malan. Harap-haraplah bagi aku tu ada harta. Maka sebab aku mengerjakan haji. Ayolah. Maka di sini itu payah nak dapatkan harta, betul. Payah juga nak dapatkan harta sebab nak buat haji. Tapi bukan benda mustahil. Sebab kita tahu yang asal tu. Nampak lagi Ya. Contoh tu betul Semalam contoh tu betul, tak ada salah apa. Habis. Okey. Kemudian satu lagi as-saminu, yang ke-8. Ni saya padam ni dah habis semua Mama Malam dah habis dah. Mama Malam. Saya Ustaz, saya dengar sebab saya dekat workshop nak tulis dia tak boleh. Workshop pula dah. Okey, tak apa. Recording tu nanti saya akan teliti satu-satu. Okey, tak apa. Dia ada problem, kita nak bawa tengah jalan tak ada yang makan rumah. Okey, saya padam Haji Kawan Zaman gelak Haji Kawan. Tak apalah, senyum Okey, saya padam. Saya takut orang tak habis tulisnya. Okey. Kemudian hari ni as-saminu, yang ke-8. Okey. Nanti tulis balik jangan screenshot saja. At-taraji. Ini yang ke-8. Okey.
At-taraji. Taraji ni pun maksud cita-cita juga. Dia macam harapan juga. Tapi dia ada maksud dia lain. Dia ada maksud dia sendirilah. Nanti Allah selamat. Cerita ni dia punya makna tak panjang. Nanti. Taraji, tolabu. Okey, dah ingat lah. Tolabul amri. Dia punya takrif takrif dulu. Nanti bagi contoh. Tolabul amri. Tolabu ke tolabu Boleh kedua tu. Tak apalah. Tolabul amri. Tolabul amri. Hajar Mahina, faham Hajar Mahina? Ada tak Hajar Mahina? Semalam tak ada. Tolabul amri. Lepas tu? Al-mahbubah ke apa? Ustaz, al-mutawaqqi. Al-mutawaqqa'il husuli. Husuli. Al-mutawaqqi. Dah satu lagi. Dia pendek je nanti tak. Tolabul amri. Al-mahbubi. Al-mahbubi. Dia pendek je. Tarikh dia. Al-mahbubi. Talabul amri al-mahbubi. Okey, saya padam sekejap. Al-mahbubi. Al-mahbubi. Okey. Ayuh. Menuntut akan pekerjaan yang disukai. Menuntut pekerjaan yang dikasihkan. Ni. Nanti tengok contoh lagi. Jadi bila sebut kata yang ke-8 ni dia panggil menuntut pekerjaan yang kita kasih, yang kita suka. Contoh ini Haji. Haji dulu waktu sekolah dulu bila PSM Haji pun kata, aku ni cita-cita ni nak jadi pegawai TM ni. Contoh tiba-tiba lepas habis tu jadi pegawai TM. Maka itu dipanggil taraji Haji Kazaman. Tapi tiba-tiba Haji pun cakap saya, bukan Ustaz, saya tak mau jadi pegawai TM pun. Saya minat je kerja lain, dapat kerja tu. Jadi saya ambil itu je lah. Boleh juga. Contoh Kak Aini dia benar lepas habis dia lepas balik US, dia pun dia kata aku ni nak jadi kerja apa ni? Tak apalah aku nak kerja jadi perubatan. Ataupun sebagai doktor lah. Ataupun kita cakap perubatan. Jadi dia pelan-pelan dapat Hajar Rana. Bila dapat, itu dia panggil taraji. Dia tak bagi tamani. Kalau tamani, dia nak apply jadi doktor. Tiba-tiba jadi dapat pegawai farmasi pula dah. Allah. Tapi dia pun, farmasi pun dia redha juga. Tak kisahlah farmasi ke doktor ke, salah satu boleh dapat. Tiba-tiba dapat farmasi. Itu dia panggil taraji. Nampak Hajar Rana? Nampak. InsyaAllah. Habis itu. Nampak ke Hajar Kazaman? Tak nampak, Ustaz. Korang nampak? Apa yang tak nampak? Okey, cuba tanya saya. Cuba kita. Okey, apa yang tak nampak? Ialah benda yang kita cita-cita, yang kita dapat lah. Yang atas tu benda yang cita-cita, yang perkara yang mustahil. Mustahil tu bukan mana kita tak dapat. Benda yang payah kita dapat. Ya, betul, Ustaz. Itu dia panggil tamani. Kalau taraji ni benda yang kita tuntut tu dapat. Mudah-mudah katalah. Ya. Tapi ada juga benda yang kita tuntut tu tak dapat, ada juga Hajar Kazaman Ada Ustaz, sampai sekarang saya tak dapat. Okey baik. Ustaz jangan salah faham. Dah saya faham. Saya faham juga. Okey.
Faham je? Okey, baik, habis. Itu dia panggil taraji. Yang dia panggil taraji. Maksudnya benda apa kita menuntut akan pekerjaan yang kita kasih, pekerjaan yang kita suka. Pekerjaan yang kita nak tu dapat. Itu dia panggil taraji. Cita-cita juga. Okey, baik. Tengok contoh. Saya nak bagi contoh ni. Dia kata la'alli araji'u. Ni contoh la'alli uraji'u. Tak kena. Bukan araji'u, uraji'u. Uraji'u. La'alli uraji'u asy-syaikhah. Asy-syaikhah. Betul? Fayufahimani. 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 Okey, tengok. Ni taraji. Ini kita habiskan Yang ke-9 lambat sikit tak apa sebab hari ni saya budak dah cuti sekolah Haji Zaman. Saya pun lupa hari ni budak cuti sekolah. Saya ambil masa 10 minit sikit. Okey, tengok nak terjemah. Contohnya la'alli, mudah-mudahan bagi aku itu uraji'u syaikha. Merajaahlah oleh aku akan syekh aku. Apa murajaah? Ini mengulang kajilah aku dengan syekh aku. Mengulang kajilah oleh aku akan syekh. Syekh ni gurulah. Syekh ada dua makna Haji Zaman. Syekh dengan makna guru, satu lagi syekh dengan makna orang tua. Umur 40 ke atas. 40 boleh juga. Man balagha. Mereka yang sampai arba'ina. Mereka yang man balagha arba'ina sanatan. Mereka yang sampai umur 40. Ada juga syekh yang dikatakan man balagha, mereka yang sampai pada ahli martabat yang lebih. Walaupun suabiyah, walaupun budak-budak sekalipun, tapi dia tu orang yang ada ilmu. Itu panggil syekh juga, Haji Zaman. Ya, ustaz belum 40 lagi. Lagi baik. La'alli uraji'u syaikha. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan aku uraji'u. Merojaah. Apa merojaah? Mengulang kaji. Mengulang kajilah oleh aku akan syekh. Maksudnya mengulang kaji apa sini? Yang ni dia mengulang kaji akan kitab dia lah. Ataupun mengulang kaji dengan syekh dia. Bermurajaah. Berdiskusi kita kata. Kita cakap bahasa kita sekarang lah. Mudah-mudahan aku itu berdiskusilah aku akan syekh. Dengan syekh. Fayufahimani. Ni. Maka sebab memberi. Tengok. Terjemah mana? Maka sebab memberi fahamlah oleh syekh akan daku. Maka sebab memberi fahamlah ia syekh akan daku. Maka sebab memberi fahamlah ia syekh akan daku. Maksudnya apa? Jadi apabila aku mengharapkan, apabila aku berdiskusi dengan syekh, maka aku mendapat kefahaman daripada syekh. Itu maksud dia. Maka sebab itu dapat fahamlah aku daripada syekh. Maka dengan sebab itu memahamilah syekh itu akan aku. Maksudnya syekh itu dapat memahamkan aku. Itu maksud dia. Macam mana tu Kak ini nak terjemah? Mudah-mudahan
bila aku ngulang kaji dengan Syekh, fahamlah aku. Dia tak habis gitu, tak boleh, tak kena tu. Bukan faham aku. Maka Yelah, tu bagi sebab faham. Syekh itu memahamkan aku. Kena cakap itu. Tapi kena betulkan ayat. Bukan aku boleh faham. Syekh tu yang boleh faham daripada kita. Fayufahimani. Mudah-mudahan bila Ha. ulang kaji dengan Syekh, maka Ha. Syekh akan memahamkan aku. Okey, tu boleh. Bawa kena kalau cakap aku dapat faham tu tak tepat okey. Sebab tu ada fayufahimani. Baik. Okey. Kemudian satu lagi wayufahimani. Saya buang fa ni. Saya buang fa. Wayufahimani. La'alli uraji'u syaikha wa yufahimani. Mudah-mudahan aku itu merojaahlah oleh aku akan syekh. Pada masa yang sama, memberi fahamlah ia syekh akan daku. Tu. Saya ulang balik. Mudah-mudahan aku itu merojaahlah oleh aku akan syekh. Pada masa yang sama, memahamilah ia syekh itu akan daku. Maksudnya syekh itu memberi faham kepada aku. Tu maksud dia. Ajar Rana. Sempat Dobit ajar Rana? InsyaAllah sempat. Okey. Habis itu. Itu as-samin. Ustaz, Ya. ulang balik Ustaz ayat ulang. Ustaz ulang Ustaz. Okey, baik saya ulang. Macam cakap Ulang tadi dia punya takrif. yang wow tu. Ulang takrif balik Wa yafahimani. Wa yufahimani. Okey. La'alli uraji'u syaikha wa yufahimani. Mudah-mudahan aku merojaahlah oleh aku akan syekh. Merojaah ni masa mengulang kaji lah oleh aku akan syekh. Yang ni bersama syekh lah. Kemudian wa yufahimani. Pada masa yang sama, bersama itu, dalam masa yang sama, wa yufahimani. Memberi fahamlah ia syekh akan daku. Dalam masa yang sama, memberi fahamlah ia syekh akan daku. Maksudnya apa? Syekh itu dia memberi kefahaman kepada aku. Itu maksud dia. Hajar Faridah. Dapat lagi? Dapat. Terima kasih Ustaz. Okey. Okey, habis. Ustaz. Ya. Saya tak dapat tangkap yang fa tu Ustaz. Yang pertama tu. Fa tu dengan maka sebab. Maksud dia maka sebab. Maka sebab memberi wow, fahamlah ia syekh akan aku. Kalau yang wow tu ialah Pada masa yang sama. Yang sama. Okay, thank you. Okay. Baik, satu lagi. Last, terakhir. Ini saya minta maaf ambil masa sikit. Takut ada orang nak balik kampung. Yang nombor 8 ni apa dia punya apa tu, actually dia punya heading of the topic tu nombor yang 8. Taroji tu talabul amri al-mahbub. Talabul akan pekerjaan yang disukai, yang dicita-citakan. Menuntut pekerjaan yang kita nak, yang kita cita-citakan. Itu maksud dia. Baik, tengok. Okey. Yang ke-9. Okey, baik. Yang ke-9. Saya padam semua dah habis Okey, terakhir. Mana ni? At-tasi'u. Ni. Habis ni lega lah kita. Payah. Lepas ni dah mudah sikit lah. At-tasi'u. Tak maaf ambil masa sikit. Siapa nak balik kampung tu hold sekejap. Okey. At-tasi'u an-nafyu. Ni mudah je an-nafyu. Tak ada payah. Ni tak ada takrif dah. Nafi lah. Dia beza Dulu yang ketiga nahi. Nahi tu jangan. Kalau nafyu dengan mana tidak. Tu Haji Zulkifli Akil. Faham Haji Zulkifli Akil? Ada gedak lama tak ada go.
Haji Zulkifli Akil. Ya Ustaz. Ada. Ya, Haji faham ni? Fahamlah sikit Ustaz. Ikut Okey, slow alhamdulillah. Ustaz. Slow-nya InsyaAllah. Okey, alhamdulillah. Okey, baik. Jadi an-nafyu. An-nafyu ni makna tidak. Kalau nahi dia jangan. Bab kata Haji Yaakob, nehi. Jangan. Ada. Itu dia ambil bahasa Hindustan. Al-Hindustani. Baik. Contoh dia lagu mana? Ni misal. Nafi ni tidak. An-nafyu ni makna tidak. So dalam bahasa Arab tak tulis la je. La je. Apa Ustaz? Takrifnya kalau Arab. Sama la. Dia nafi ni tidak tu je. Dia tak ada takrif. Dia nafi ni makna tidak. Tidak ni tak kisahlah. Ma ke la ke tak kisah. Dia asal perkataan ada tidak tu kita maklum dah. Ni tapi ni dia saya bagi contoh ma. Ma ni ma nafi lah. Ma nafi. Baik. Sekejap. Kok ada ayat lain? Sekejap dia ada satu kitab, setengah-setengah kitab tu dia tak sebut habis. Tapi nafi lah. Ada. Kalau nak tengok ayat Quran tu, la yaqdi alaihim fayamutu. Tapi tak apalah, tu ayat Quran saya tak mau ambil, tak payah. Kita ambil ma ta'tina, ma nafi. Ma ta'tina. Ma ni maksudnya tidak lah. La pun boleh. Tapi kat sini datangkan ma. Tengok. Ma ta'tina. Fatuhaddisana. Wah. Ma ta'tina fatuhaddisana. Ayat ni pendek, senang. Macam pantun Ustaz. Ma ta'tina fatuhaddisana. Dia macam pantun je kan. Kadang-kadang Arab macam tu. Tidak datanglah. Ni tengok. Tidak datanglah oleh engkau akan kami. Maksudnya engkau tu tak datang kepada kami. Ma ta'tina, tidak datanglah oleh engkau kepada kami. Tidak datanglah oleh engkau akan kami. Fatuhaddisana. Maka sebab tidak bercakaplah oleh engkau akan kami. Tapi kenapa dia cakap fatuhaddisana ni? Sebab tu dia kata kenapa dia terjemah maka tidak? Maka sebab tidak bercakaplah oleh engkau akan kami. Baik, kenapa kita cakap dia tu tidak? Padahal dia tak ada la kat sini ajar anak. Ni masalah payah sikit. Ni nak kena terang ni. Baik. Ada ma tu. Ma tu depan tak apa dah. Tapi tengah cuba terjemah. Tidak datanglah oleh engkau akan kami. Fatuhaddisana. Kenapa kita terjemah? Maka sebab tidak bercakaplah. Maka sebab tidak bercakaplah oleh engkau akan kami. Sebab apa? Kenapa diterjemahkan tidak di sini? Padahal tak ada la pun. Ni. Ni bukan payah. Dia Syarat jawab Ustaz jawab. Ini dia banyak dalam Quran. Cukup banyak ni. Cukup banyak dalam Quran. Ma ta'tina fatuhaddisana. Tidak datanglah oleh engkau akan kami. Maka tidak fatuhaddisana. Maka sebab tidak bercakaplah oleh engkau akan kami. Maksudnya apa? Kalau kau tak datang pada kami, kau tak boleh cakap dengan kami. Faham dia apa? Kalau kau datang pada kami.
huruf fa ke yang menyebabkan tu? Ialah fa sababi lah. Selain terjemah, huruf fa tu ke ayat dia? Tak faham ah? Ini kita yang ma tu kan tidak kan? Adakah sebab fa tu yang menyebabkan dia tidak bercakap oleh kami? Yalah, dia sebab ma tu lah. Fa Ayat tu dia. fa tu. Sebab Huruf apa dia fa. terjemahkan maka tidak. Sebab ma. Ni kaedah pula. Ni nak kena tulis. Ni panjang sikit ni. Dia nak habis ni mesti payah. Kaedah dia, kaedah bahasa Arab. Haji tulis. Ni sebab apa kita boleh baca dia pun tidak juga. Siapa yang tak hadir hari ni memang susah lah. Kalau hari ni siapa yang hadir ni, alhamdulillah. Izan tafa as-sababu. Izan tafa as-sababu intafal musabbabu. Tafal musabbabu. Izan tafal sababu intafal musabbabu. Apabila ternafinya sebab, ternafinya perkara disebabkan. Okey, tengok ni. Kita nak relatekan dengan contoh kita tadi. Jumlah ni. Ustaz, ulang Ustaz. Izan apa tu Ustaz? Izan tafas sababu. Izan tafas sababu. Izan tafas sababu. Intafal musabbabu. Ni dalam ayat Quran cukup banyak. Dulu pun saya muskil juga. Kenapa dia terjemah tidak juga? Ni. Baik tengok ni. Ini lama sikit minta maaf. Allah maaf. Tak apa. Tak apa kan, saya risau kau nak balik kampung lah, saya tak ada. Tak apa. Tak apa Haji Kau boleh sampai dalam 10 minit. Haji, tamani je susah nak sampai awal. Okey je. Ma ta'tina fatuhaddisana. Tengok ni. Baik tengok. Izan tafas sababu intafal musabbabu. Apabila ternafi sebab tu ternafi apa? Contoh ni. Ma ta'tina ni. Ma ta'tina ni dia panggil sebab. Hajar Rana. Ini dia panggil sebab. Saya tulis kat atas yang kecil Okey. Fatuhat di sana ni dia panggil musabbab. Ini kaedah ni Haji Kazamat, kaedah dia umum. Begitu Ustaz, juga kita nak semayang. Sebab Ustaz, apa? Kalau boleh mala yutamu wajib ila bi fahuwa wajib tu kira boleh Ustaz Itu lain. Itu tak boleh, kaedah tu tak boleh. Ni contoh kita gini. Kalau contoh kita kata kita tak ambil wuduk. Maka sebab tak ambil wuduk, maka tidak sah semayang kita. Musabab pun tak sah juga. Tu boleh. Nampak tak? Mana kaedah usul fiqh tu mala yutimu wajib illa mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Fahuwa wajib. Boleh. Itu dalam kaedah wuduk boleh. Boleh kan? Itu boleh. Tapi itu kaedah usul fiqh. Ini kaedah izan tafas sabab, izan intafal musabab. Ini kaedah akliyah. Dia panggil kaedah bahasa Arab tapi boleh merangkumi semua ilmu. Ini lagi apa? Lagi umum lagi general lagi ajar zaman. Macam-macam contoh kita boleh buat ni. Okey, baik tengok Tidak datang, ma tu tidak nafi. Tidak datanglah oleh engkau akan kami. Maka sebab tidak bercakaplah oleh engkau akan kami. Kenapa terjemah tidak juga? Sebab dia ternafi sebab dah. Tak tina tu dah ternafi dah. Maka musabab dia, ni bagi musabab. Musabab pun ternafi juga apa? Ternafi bercakap. Bila dia tak datang pada kita,
Boleh tak kita cakap dengan dia? Tak boleh. Itu kaedah akliyah. Kaedah guna akal. Mata tina. Nampak Haji Zaman? Ini kaedah ni umum. Ni kalau Haji Zaman boleh. Dia ternafis. Ibaratnya Haji Ustaz. kalau nak makan nasi pun gitu juga. Ya. Mata tina tu apa Ustaz? Dia punya ni. Tidak datanglah oleh engkau akan kami. Fatuhad di sana, maka sebab tidak bercakap oleh engkau akan kami. Kenapa dia tidak juga kalau orang tanya esok? Sebab kaedah ni. Ni. Izan tafas sababu intafal musabbab. Sebab apa? Sebab ma tak tina tu sebab. Bila dah ternafi sebab dah tak datang, maka tak boleh cakap juga. Musabbab pun tak boleh cakap dengan kita juga. Takkan tiba-tiba dia tak datang, tiba-tiba dia dapat cakap dengan kita. Boleh fikir, boleh terima akal lah kita. Tak? Tak boleh. Nampak lagi ajar teman ni kaedah ni. Ni penting ni. Sekarang ni, lepas ni saya nak ngajar bahasa Arab jenis macam ni ya. Saya dah nampak dah mana dia dapat ilham lah, nak ngajar macam ni ya. Lambat pun tak apa, bagi faham betul-betul. Saya nak bagi detail kan. Baik, faham lagi ajar orang Ana? Ustaz, sekali lagi makna bawah tu Ustaz. Izan tafas sababu intafal musabbabu. Apabila ternafi sebab, maka ternafi musabbab. Musabbab ni ternafi jugalah benda yang disebabkan tu. Tu. Benda yang disebabkan apa? Fatwa di sana tu. Ibarat dia Haji Zaman, apabila ternafi wudu, maka sebab wudu nak semayang tu ternafi juga semayang. Ya. Tu dia. Itu wudu. Lagi, bagi contoh lain tak? Maka kita kata, maka apabila tidak ada nasi, bila tak ada nasi, maka ternafilah kita nak makan. Boleh tak kita kata, nasi tak ada, tiba-tiba kita boleh makan nasi? Boleh cakap itu Haji Zaman? Boleh cakap itu ke? Tak boleh. Sebab nasi dah tak ada. Maka musababnya kita tak boleh nak makan. Tiba-tiba kita kata nasi tak ada, tiba-tiba kita boleh makan. Itu makan benda lain tu kita tak mau cerita, kita bahas nasi tu. Nampak lagi tak Hajar Wan Azizah? Terengganu. Sikit-sikit lah Ustaz. yang depan tu, yang ayat Ustaz yang baru tu. Okey, tengok contoh. Contoh gini Hajar Wan Azizah, tengok. Contoh kita nak makan nasi ni tengah hari ni. Kemudian nasi berah tak ada. Berah tak ada rumah ni. Allah, berah tak ada. Berah tak ada tu dia panggil sebab. Bila sebab berah tak ada, boleh tak kita nak makan? Tak boleh boleh tak lah. makan tak? Tak boleh. Tak boleh boleh. makan. Tak boleh makan bagi musabab. Musabab nak Okey, makan tu tak boleh sebab nasi tak ada. Nasi tu panggil sebab. Ya. Tu dia. Nampak? Ya. Lagi pula aja nak bagi contoh lagi, nampak? Okey. Contoh kita kata hujan. Petang ni hujan tak ada ni. Contoh Bila hujan tak ada, apa yang kita faham? Maka musababnya ada? Tak ada? Tak ada air. Contoh. Tak ada air hujan tu, bila hujan tak ada, air tu tidak ada. Air, ataupun kita kata pokok tu jadi kering. Contoh. Bila tak ada hujan, maka pokok jadi kering. Dia tak basah lah. Tu contoh. Ya. Okey, baik, habis. Nak Okey, bagi terima kasih. rinci sebab dan musabab tu. Ya, Haji Azizah. Macam mana? Ya. Faham. Terima kasih. Okay, Ustaz, yang izan tu tak sempat nak tulis dia punya apa? Ni, terjemahan dia. Izan tafa tu. Izan tafas sababu intafal musabbabu. Apabila ternafi sebab, ternafilah musabbab. Jadi ternafilah perkara yang disebabkan tu ternafi juga. Tengok contoh ni, ayat ni. Ni dalam Al-Quran banyak nanti. Saya pergi nantilah minggu depan kita bagi contoh Al-Quran. Dalam Al-Quran cukup banyak benda ni. Ma ta'tina dia panggil sebab, ajar Faridah. Fatuhah di sana panggil musabab. Tengok. Tidak datanglah oleh engkau akan kami. Maka sebab. Fa tu kita maknanya fa sababiyah. Maka sebab tidak bercakaplah oleh engkau akan kami. Lepas tu ajar Faridah bertanya,
Kenapa cakap tidak, Ustaz? Sebab dia dah ternafi, dah tak ada, dah tak datang, maka ternafi juga bercakap dengan kita. Nampak lagi ajaran dia dah? Itu dia panggil musabab. Ya. Faham lah. Okey, baik. Haji Zulkifli Akil faham? Faham, Ustaz? Faham ni agak macam detail sikit tapi okey je Hajar Rohaya Ismail faham? Hajar Rohaya dia expert lama dah, 5 tahun ngaji bahasa Arab saya dengar. Tak ada. Faham sikit tak? Cuba memahami lah. Boleh insya-Allah InsyaAllah. Sebab kata Haji Kamal Zaman belajar sehingga mengetahui. Ambil bahasa pondok. Okey, baik. Iza taqarrara Ustaz. Wa iza ya, betul. Ingat dah Haji Kamal Zaman. Lepas ni ingat ni Haji Kamal Zaman. Kaedah iza tafassabak intafal musabak. Macam-macam boleh guna tu Haji. Pergi mana-mana tak ada sebab ni macam musabak boleh ada. Haji cakap bahasa macam orang guru kan. Sebab tak ada macam mana musabak ada ni. Haji lepas tu anak pun dengar. Mana kaedah iza tafassabak intafal musabak. Hebat ni. Hebat. Ni betul Haji. Sebab tak ada tiba musabak ada. Boleh jadi tak? Tak boleh jadi ya. Ini kaedah akliah dia lagi umum daripada mala yatimul wajib tu. Itu kaedah sufik. Ni kaedah akliah. Haji Zaman Ini bagus. Habis itu. Hafal boleh sikit dah hafal tu. Lepas tu kita nak guna apa-apa pun boleh. Baik, habis itu. Baik, sekejap ikan Omar suruh beli. Aku nak ikan ni. Ikan pun tak ada, nak macam mana? Sebab pun ikan pun tak ada. Nak pergi suruh masak. Kena juga dia. Contoh ikan dah tak ada, nak suruh masak macam mana? Benda tak ada. Musabab macam mana? Musabab pun tak ada. Jangan Ustaz tak makan tengah hari kita kalau soalnya tu. Okey je. Alhamdulillah Haji puas hati Okey. Baik, saya pun rasa puas hati dah ini. InsyaAllah nanti sambung minggu hadapan. Jadi insyaAllah minggu depan kita sambung pula kitab kita muka surat 13. Wa'au. Tambah au lagi. Ustaz, sebelum Ustaz kata tu yang untuk wow pun sama lah kan Ustaz kan? Wa Tuhan di sana. Wa Tuhan di sana. Tambah satu lagi. Ini pun sama juga. Wa Tuhan di sana. Ni terlupa tulis tadi. Sama jugalah. Terjemahan tu pada masa yang sama jugalah. Wa Tuhan di sana. Tidak datanglah oleh engkau akan kami dalam masa yang sama, kami tidak dalam masa yang sama tidak bercakaplah oleh engkau akan kami. Saya ulang balik waktu hari sana ni. Satu lagi. Tidak datanglah oleh engkau akan kami waktu had di sana dalam masa yang sama tidak bercakaplah oleh engkau akan kami. Tulis itu. Hajar Farida. Hajar Rohaya tulis. Tidak datanglah oleh engkau akan kami waktu had di sana dalam masa yang sama tidak bercakaplah oleh engkau akan kami. Nanti esok Hajar Rohaya tanya kenapa Ustaz terjemah tidak? Tak ada pun perkataan lah. Kenapa tak cakap wala Tuhan di sana? Ni kaedah bawah ni Hajar Rohaya ni kaedah kita. Kaedah ni penting habis itu. Kemudian kata insya-Allah tersambung minggu depan wa'au. Satu kalimah lagi au pula dah. Lepas tu baru masuk jawazim. 8 perkara. Wallahu a'lam. Faham lagi Haji Zulkifli Yahya? Tok Guru tu Ustaz. InsyaAllah Ustaz, InsyaAllah faham Ustaz. InsyaAllah faham. Nak tanya Ustaz. Ya. Mata tina fatuhaddisana dengan izan antafa'as sababu ni ayat yang berlainan ni Ustaz. Izan tafani dipanggil kaedah. Dia panggil kaedah ni. Ini dipanggil kaedah. Kaedah ni apa? Maksudnya gini.
kaedah untuk kat sini. Fa ni. Sebab apa kita terjemah? Cuba tengok ajar Noani Keling tengok Tidak datang oleh engkau akan kami. Fatuhad di sana. Maka sebab tidak bercakap. Kenapa kita terjemah tidak tu? Tu yang masalah tu, yang point dia tu kita nak tu. Kenapa Ustaz terjemah tidak? Dia tak ada tulis la pun. Kenapa dia cakap fala tuhad di sana? Dia buangkan la tu tak ada. Tapi dia masuk kaedah izan tafas sababu intafal musabbabu. Tidak datang oleh engkau akan kami, fatuhad di sana. Maka sebab tidak bercakaplah oleh engkau akan kami. Kemudian persoalannya, kenapa kita terjemah tidak Ustaz? Kerana kaedah di bawah ini. Izan tafas sababu izan intafal musabbab. Apabila ternafi sebab, mana sebab? Ma tak tina ni sebab. Nampak tak saya tulis atas tu sebab tu. Fatwa di sana dia panggil musabbab. Maka ternafi juga musabbab. Itu dia maksud dia. Nampak lagi? InsyaAllah. Okey. Wallahu a'lam. Ini memang hati sungguh sampai pukul 1. Okey, selamatlah. Boleh baliklah. Jadi sekarang itu saja yang baik itu datang dari Allah SWT, dalam baik itu datang dari majlis saya aku qali azza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fi wa amalan maqbulan wa sa'adatan darain. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih banyak Haji. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.